Hai guys, bertemu kembali kita. Saya seperti biasa daripada Dream Shop Collection and Services. Okay, seperti yang saya janjikan pada video yang lepas, bahawa saya akan mengupas lebih dalam lagi mengenai bisnes kita. Tapi pada hari ini saya akan masuk ke top up. Sebaliknya saya akan lebih kepada Shopee. Bagaimana cara kita menjual di Shopee, kita menjual top up di Shopee. Okay, tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan Shopee. Okay, pertama sekali ialah saya yakin anda semua ada akaun dengan Shopee, betul tak? Akaun yang kita pakai untuk membeli barang harian. Contoh dia barang seperti inilah. So saya yakin anda semua ada akaun. Jadi dekat akaun ni sebenarnya kita boleh buat ni melalui handphone juga, tapi saya lebih kepada PC sebab lebih menyenangkan, dan saya akan tunjukkan melalui PC. Okay, dekat sini, bahagian sini kita login account yang biasa kita pakai dengan Shopee, yang kita beli barang. Okay, masukkan kita punya ID, itu email dan juga password. Okay, kita tekan login saja. Alright, kita tunggu dia loading sekejap. Okay, selepas kita login ke dalam kita punya Shopee, okay, dekat bahagian sini my account ni, dekat atas ni, tekan kat sini. So dia akan bawa kita kepada bahagian account. Kita punya account lah. Alright. So dekat sini seperti biasa, kalau untuk kita daftar tu, kita tekan ke sana, lepas tu pergi ke profile kita. Okay, lepas masuk profile, dekat bahagian sini masukkan semua nama. Ini nama ni, username ni memang username kita yang asal, yang masa kita daftar dulu. Benda ni kita boleh tukar juga, tapi perlu melalui Shopee. Itu ada proses dia sendiri. And then bahagian nama ni masukkan nama yang kita nak. And then dekat sini ialah bahagian kita punya shop name. Jadi shop name ni boleh masukkan nama kedai mengikut nama yang kita nakkan. Itu tekan saja save di sini. Okay, profile update. Okay, selepas kita siap dekat bahagian sini, dekat atas sini kita ada satu tempat, iaitu seller center. Okay, dekat bahagian seller center ni kita just tekan dekat sini. So dia akan direct bawa kita kepada Shopee Seller Center, di mana tempat kita menguruskan kita punya kedai di dalam Shopee. Okay. So dekat dalam sini boleh nampak semua kita ada shipping, untuk kita manage kita punya shipping, kita punya order, kita punya produk. And then dekat sini ada marketing center, customer, finance, data, growth, customer service, shop, dan juga setting. Okay, untuk yang ni disebabkan tadi kita dah buat shop name kan, jadi memang dia akan automatic, dia akan terus boleh daftar. Maksudnya masa kita daftar dahulu tu, memang automatic kita akan layak boleh menjual barang dekat sana, bukan hanya membeli, tapi kita boleh juga menjual di Shopee. Okay, dekat sini perkara pertama yang saya nak ajar itu mengenai cara add produk. Okay, masuk ke dalam Shopee kita, iaitu dekat bahagian produk. Bahagian produk ni kita cari satu button, iaitu add produk. Sebenarnya yang ini ialah akaun lama saya, tapi produk saya yang dulu saya dah delete semua sebab saya nak buat baru. So dekat kawasan sini kita masukkan saja nama produk name yang kita akan jual. Dan perlu diingatkan bahawa produk tersebut, nama produk tu kita make it simple, mengikut carian orang pada masa kini. Contoh dia lah Teddy Store second
Secom Reload Malaysia. Contoh dia lah, kita buat macam ni, dan banyak lagi lah yang kita boleh pakai. Ini sekadar contoh saja yang terbaik lah, korang kena ikut kreativiti masing-masing. Okay, lepas tu dekat bahagian kategori ni kita pergi kepada bahagian sebab ini berkaitan dengan kita jual top up. Top up ni dia bukan barang yang nyata, bukan barang yang kita perlu post, tapi ialah kita bagi perkhidmatan. So kita kena pergi kepada bahagian tiket voucher and services. Kita tekan dekat sini. Dekat sini kita carilah yang berkaitan dengan kita. Contoh dia ialah kita nak jual berkaitan dengan Secom, Macy's, Digi, semua tu. Itu adalah telco. Jadi untuk telco kita tekan dekat sini telco. Lepas tu pergi ke mobile top up. Okay. Lepas kita select semua ni, kat bahagian bawah ni kita terus tekan next. Bila kita dah tekan next, dia akan masuk ke basic information, specification, sell information, shop dengan shipping. Itu berkaitan dengan barang yang akan kita jual lah. Dekat bahagian cover ni kita masukkan apa-apa gambar yang berkaitan dengan produk kita lah. Cover foto, image, just masukkan. Okay, dekat bahagian produk yang lain ni kita tak perlu sentuh. Ini kalau ada video boleh juga masuk dalam video, tapi dekat bahagian product description ni kita kena jelaskan dia mengenai produk yang kita jual, dan juga mungkin kita sendiri ada term and condition kita sendiri. Jadi just type dia dekat sana bahawa produk ini ready stock, before hours macam tu. Dan nyatakanlah apa yang kita nak. Contohnya kita nak sebelum order kena inform dahulu ke please inform us before order. Contoh dia macam ni dan sebagainya lah. Dekat bahagian sini kita boleh masukkan saja sehingga 3000 ayat. Okay, dekat bahagian sini, okay, ini tadi kita dah set masa awal. Dangerous good, no, dia akan pergi no. Lepas tu dekat bahagian specification ni, okay, brand yang kita nak jual berkaitan dengan brand yang kita akan jual. Contoh kita jual Secom deh, kita masukkan Secom, and then GT. Contohnya sekarang ni dekat mana? Contohnya dekat Johor kan, sekarang ni dekat Johor. Letak je Johor Bahru dekat sini. Okay, validity ni ini tak payah sangat. Mengenai telco ni, itu Secom tadi kita masukkan Secom. So dia memang telco daripada Secom. SIM type ni pun kita biarkan saja. Okay. Talk time ni semua ni biarkan saja. Voucher from digital, kita simpan digital sebab kita memang pakai digital punya, bukan physical, bukan yang kita post. Jadi country macam biasa Malaysia, masukkan negara kita. Kita jual expected ni tak payah, tempat ni tak payah, data ini pun tak payah. Okay. Jadi lepas tu kita akan masuk kepada sell information. Bahagian sell information ni mengenai contoh dia dalam Secom ni, dia bukan ada reload saja, dia pun ada pin, dia pun ada postpaid. Okay, jadi dekat sini just kita masukkan variation yang kita nak. Contoh dia lah variation yang kita akan buat ialah time. So dekat sini option 1 ni, sebab dekat sini dia akan terus masuk tau. Contoh tadi kita type kan. So option apa yang ada ialah reload. Kita boleh add lagi reload.
bill lagi pin. So dia akan keluar macam ni. Okey, dekat version 2 ini ialah berkaitan dengan price, untuk simpan price berapa ringgit dan sebagainya. Contoh dia ialah ada 10 ringgit, ada yang 20 ringgit. Ini kita boleh add juga, ada yang 50 ringgit. Contoh dia macam tu. So dekat sini kita boleh nampak reload, kita ada jual 10 ringgit, kita ada jual 20 ringgit, dan juga kita ada jual 50 ringgit. Okey, itu untuk kita punya variation list lah. So untuk price ni perlu diingatkan bahawa Shopee dia ada kenakan commission terhadap barang yang setiap barang penjualan kita itu sebanyak beberapa persen. Saya tunjukkan commission shop set. Okey, ini adalah commission yang akan dikenakan Shopee dengan setiap barang yang kita akan jual lah. Contoh dia ialah commission rate ini yang kita guna pakai sekarang ini 2.12%. Okey, contoh dia ini. So maksud dia setiap itu Shopee setiap jualan kita, contoh dia barang kita jual RM1. So setiap daripada ini tadi kalau kita ada bagi voucher, contoh dia akan tolak voucher RM30. Subtotal jadi barang ialah RM70. Jadi Shopee daripada harga ni tadi, Shopee akan kenakan 2.12%. Iaitu Shopee akan ambil dalam jumlah RM1.48 lah daripada jumlah yang kita jual tadi. So untuk ini perlu kita untuk barang jualan top up ni kita perlu tambahkan dengan, contohnya harga barang tu kita jual RM5, kita perlu tambah dengan 2.12%. Ini untuk mengelakkan kita daripada rugi. Okay? Sebab nanti contoh dia kita jual RM5 kan, kita jual barang tu RM5 and then Shopee tolak lagi 2.12%. Jadi dia akan menjadi macam below cost daripada barang yang kita jual. Itu akan menyebabkan kerugian lah kepada kita. Jadi untuk mengelakkan daripada berlakunya kerugian, daripada RM5 tadi tu kita tambah dengan RM1.40, kita tambah dengan commission iaitu RM2, 2.12%. Maafkan saya. Okey, itu mengenai price yang kita akan set. So contoh dia kalau kita jual RM5 tadi, kita tambahlah dengan percentage 2.12%. Kita masukkan harga ke sini, masukkan semua harga. And then bahagian stok ni pun kita kena masukkan. Untuk bahagian stok ni saya cadangkan mengikut modal yang kita ada. Jangan terlampau lebih dan juga jangan terlampau kurang tak apa. Tapi kalau terlampau lebih tu takut nanti akan berlaku percanggahan di mana customer dah order tapi modal kita tu tak cukup. Macam tu. Contohnya kita ada modal dalam RM100. Mungkin dekat bahagian sini kita just simpan 2 macam tu. Ikut yang kita rasa apa yang kita mampu. Contohnya kalau dekat modal app kita tadi yang saya ceritakan, dekat modal app top up itu dah makin low, kita ada option untuk tambahkan modal tu ataupun kita terus direct pergi kepada produk ni. Jangan tunggu lama-lama sebab kita takut customer dia terus order kan. So just buat dekat sini, turunkan kita punya stok. Sebab dekat sini walaupun kita dah publish,
kita masih lagi boleh maksudnya kita masih lagi boleh adjust kita punya stok. Contohnya kalau stok sudah habis, kita terus tekan kosong lah, macam ni. Jadi dia takkan keluar, customer dia tak boleh nak masukkan dalam basket macam tu. Itu adalah option yang kita ada. Tapi kalau macam saya dulu, saya tak pada bagi adjust dekat sini, sebab memang saya akan masukkan saya punya stok dalam 1000 benda tu. So saya akan standby. Apabila saya punya modal dekat app tu dia makin low, saya akan terus pergi top up. Ini bagi mengelakkan berlakunya customer cancel kita punya order. Kalau customer cancel kita punya order, akan efek dengan kita punya rating lah nanti. Okay, itu berkaitan dengan list lah yang kita akan buat. So dekat bahagian sini ini kita tak payah nak tengok ini tak ada apa. Okay, bahagian shipping ni saya cadangkan untuk bahagian berat ni memang wajib isi. Dia simpan je, mana-mana berat pun boleh, 1.5 pun boleh, 0.5 pun boleh. Okay, so untuk bahagian shipping ni jangan pakai standard delivery, tapi sebaliknya pakai others, itu West Malaysia dengan East Malaysia. Okay, dekat shipping ni, kalau tadi contohnya kita nak simpan sini RM5 kan, boleh je kita simpan dekat sini RM5. Tapi yang charge tadi tu kita nak masukkan sini 1.12% tu pun boleh. Kita kira lah berapa ringgit yang 1.12% daripada kita punya kalau ditambahkan dengan RM5 tadi, dia akan jadi amount yang melebihi daripada kita punya profit macam tu. So just masukkan kat sini. Jangan tekan ni. Kalau tekan ni maksudnya kita yang akan tolong customer tu bayar. Jadi rugi balik dekat situ. Alright. So lepas siap ni, okay, dekat sini barang ini sebab kita bukan jual barang pre-order, maksudnya kita akan tekan no dekat bahagian sini. Unless kalau barang yang kita jual tu ialah barang pre-order, baru kita tekan yes. Okay, dekat sini pilih collection barang, mestilah barang baru kan. So ini tekan save and publish. Itu saja untuk add kita punya produk. Dan untuk shipping ni tadi, saya akan kupas lagi mengenai shipping ni, sebab kalau yang biasa punya dia takkan keluar ni tau. Others ni memang tak ada. Ini kita kena request balik dengan Shopee. Kita kena minta dengan Shopee lah. Dekat bahagian shipment ni, pergi ke shipping setting. Dekat bahagian sini, kita klik dekat sini. Okay. Sekejap. Okay, dekat bahagian shipping setting ni, kalau ikutkan yang biasa punya, ini tak ada. Memang kosong. Okay, yang ada cuma 1, 2, 3 saja. Itu saja yang akan ada di shipping setting inilah. So untuk kita dapatkan ni, ada West East ni, kita kena pergi ke sini. Itu bahagian channel. Enable Shopee support logistic shipping channel to start selling now. Find out how to sign up for other non-SSM channel. So kita tekan ke sini sebab kita nak dapatkan others tadi tu. So kita tekan dekat sana, lepas tu kita apply dengan Shopee. Tapi sebelum kita apply tu, make sure kita ada barang produk yang kita dah upload. Dan produk itu adalah berkaitan dengan something yang tak boleh di-post. Okay? Contoh dia ialah seperti yang barang kita jual tu lah, itu top up. Top up tu memang bukan barang untuk kita post kan. So dari dekat sini kita boleh apply. Sebelum tu korang boleh baca dulu semua ni. Okay, baca. Okay. Lepas tu dekat bahagian sini, ini tu application for non-Shopee supported logistics shipping channel. Okay, so dekat sini to apply for the non-Shopee supported logistic shipping channel that is available to you, kindly submit an application via this form
here. So masa dia kita kena submit form lah di sini, tu klik dia here. Ini kita boleh apply selepas kita upload kita punya produk. Sebelum upload tu boleh juga, tapi dia akan jadi susah sikit. Kenapa jadi susah, nanti saya akan tunjukkan. Okay, dekat sini baca semua. Lepas tu tekan ini button yang di bawah ni. Okay, dia akan bawa kita kepada sini. Okay, dekat sini masukkan email, kita punya email address ataupun ID kita tadi masa kita login dekat Shopee. Kita masukkan email dekat sini, masukkan nombor handphone kita. Okay, and then yang satu lagi kita juga kena masukkan username. Username ni kita boleh dapat di bahagian sini. Ini adalah username kita. Yes, this one, username. Ambil ni. Okay, copy je, terus masukkan ke sini. Okay, dekat sini Shopee dia akan tanya kita apa reason kita nak apply untuk others ni. Okay, dekat reason ni kita simpan ni, no shipping required, digital ataupun retail good. Maksud dia barang itu adalah barang digital yang kita hantar melalui apps ke customer punya handphone lah. Okay, dekat sini please choose the reason in which you require the use of non-integrated shipping channel. Okay, dekat sini pun kita pilih ini saja, I'm selling better ataupun digital goods. Okay, lepas isi semua ni, contohnya isi lepas isi semua, lepas tu tekan yang bahagian ni. Dekat bahagian ni ialah kita perlu nyatakan barang yang kita jual. Maksud dia, sebab itu tadi saya cakap korang kena upload dulu barang tu, kena publishkan dulu. Okay, tak kisahlah stok tu kalau korang tak nak customer terus beli, korang terus simpan zero dulu, lepas tu korang publishkan. Okay, lepas tu dekat bahagian tu ni korang pergi ke dalam korang punya my product dekat ini saya tak dapat sebab saya belum lagi update yang terbaru saya punya produk. Okay, dekat sini product name, klik je dalam tu, lepas tu nanti korang pergi ke bahagian atas ni. Okay, bahagian atas ni just copy je. Saya harap korang boleh boleh berimajinasi dengan apa yang saya beritahu ni. So klik produk tadi tu. Okay, just pergi je ke bahagian atas, copy. Ataupun kalau korang ada lagi satu handphone, korang buka lagi satu Shopee account, and then pergi cari korang punya kedai. Okay, pergi ke bahagian produk yang korang jual tu. Dekat bahagian produk tu ada satu button, itu button share. Okay, dekat button share tu korang boleh tekan copy link, dan lepas tu sendkan dekat korang punya WhatsApp. Daripada WhatsApp korang boleh copy. Lepas korang copy, just ambil macam ni, copy dekat sini. Okay, sekiranya korang tak ada benda ni, okay, korang belum lagi upload produk apa semua, jadi korang diwajibkan untuk describe korang punya produk yang korang jual. Okay, produk description, brand, expected, dan semua tu korang memang wajib kena describe. Okay, tapi kalau korang dah ada produk yang korang update, yang korang publish, so korang just copy link, lepas tu terus dia hantar, tekan submit. Lepas korang submit, tunggu dalam beberapa hari, Shopee dia akan approve. Okay, itu mengenai dengan shipping. Sebab shipping ni kita tak menggunakan barang yang kita jual ni tak memerlukan penghantaran. Okay, itu mengenai shipping. So untuk kita dekat sini juga kita ada button shop, di mana kita boleh decorate kita punya shop. Okay, pergi kepada shop, kita punya profile dekat bahagian sini.
Kat sini kita boleh ya, decorate lah. Maksudnya kita bagi, kalau contoh dia shop di description ni kita boleh simpan dia. Ini yang saya punya lama dulu lah. Ini pun nanti saya akan edit balik. Sebab sekarang ni saya tengah mengalami kekurangan masa, jadi belum lagi sempat untuk saya nak update baru saya punya shop. Okay, dekat sini kita boleh masukkan apa yang perlu gambar, okay, untuk menampakkan cantik kita punya kedai lah. Okay, untuk shop dekat sini juga kita ada satu button iaitu shop decoration. Okay, kita boleh pergi tengok. Okay, shop decoration ni kita ada dua, satu ialah mobile dan satu lagi ialah PC. Ini mengenai view yang kita akan lihat lah. Kalau mobile ni contoh dia lepas kita edit, kita tekan bahagian edit ni kan, nanti kita try preview dekat kita punya handphone, dia akan jadi seperti yang khas untuk handphone punya lah. Kalau PC ni khas untuk pengguna yang pakai PC. Ini contoh saya punya dulu lah. Ini adalah dekat handphone. Kalau dekat handphone dia akan jadi macam ni. So kalau dekat PC dia akan jadi dia tengah loading. Okay, kalau dekat PC dia akan jadi macam masih belum ada apa-apa lagi, sebab saya dah delete balik apa yang saya buat dulu. Just cuma ada yang setting yang lama ni. Okay, itu untuk kita punya shop decoration macam kita nak buat. So seterusnya kita bagi kepada shop kategori. Shop kategori ni ialah kita nak dekat bahagian kategori nanti, dekat bahagian jualan kita tu, kita boleh setkan dia punya kategori kan. Contoh dia macam barang ni untuk Seiko, jadi kita setkan dia satu kategori untuk Seiko. Untuk Digi kita setkan satu kategori untuk Digi. Jadi dekat sini kita add saja, okay, masukkan display name apa yang kita nak. Dekat sini kita boleh pilih sama ada kita nak pakai manual, kita masukkan sendiri, ataupun dia rule based filtering, maksudnya dia akan automatic masuk. Jadi kita boleh pilih juga dari sini. Alright, itu adalah untuk kita punya kategori lah. Okay, seterusnya kita pergi ke bahagian setting. Dekat bahagian setting ni ialah kita punya address. Address ni kita kena set, sebab walaupun kita tak buat penghantaran melalui pos laju apa semua, tapi bagus juga untuk kita set kita punya address. Contoh dia lah macam saya kan, saya pakai address ini. Di sini saya boleh set default address, pick up address dan return address lah. Saya masuk ke nombor handphone dan juga alamat saya, nama kedai saya. Okay, itu adalah untuk address. And then next shop setting ni pun kita boleh set. Shop shopping ni dia ada basic setting, privacy setting, chat setting, notification setting. Okay, dekat basic setting ni kita boleh ini, kita nak allow SMS additional account verification method pun boleh, kalau tak nak pun boleh. Okay, contoh dia kalau kita bercuti dan kita tak berjual kan, dekat bahagian verification mode ni kita boleh hidupkan. Just tekan je bahagian ni, okay. And then dekat bahagian sini kita juga boleh set apa message yang kita akan sampaikan kepada customer. Okay, contohnya ini yang saya buat dulu lah. Okay, contohnya kalau kita bercuti, ini adalah auto reply bila customer dia bertanya barang dengan kita, ini akan keluar dulu. Ini akan keluar dulu lah. Ini yang dulu punya, iaitu Shopee kenakan 3.18%. Jadi apa yang saya jual dulu tu saya terpaksa tambahkan dengan 3.8%. Jadi saya explain dengan customer dekat sini, jadi diorang pun faham juga lah. Dekat bahagian sini juga kita ada off work auto reply, maksudnya kalau kita dah tutup
kita dah tak berjuang untuk, contohnya kita punya masa ialah daripada 9 pagi sampai pukul 11 malam. Jadi selepas 11 malam, auto work, auto reply ni dia akan automatic send message kepada customer sekiranya customer dia WhatsApp. Maksud dia customer dia hantar chat dekat kita punya chatbot. Itu mengenai dengan chat assistant. Okay. Lepas tu kita juga ada privacy setting dan kita juga ada chat setting. Chat setting ni dekat sini kalau saya memang matikan. Okay, saya matikan. Bukan, saya hidupkan. Saya tak nak matikan sebab saya terlupa set ni. Okay, kalau dekat sini ini perlu dimatikan supaya selamatlah untuk kita daripada buyer dia kan. Buyer ni dia kadang-kadang dia akan nego juga walaupun harga barang tu dalam beberapa ringgit saja, contoh dia 5 ringgit macam dia pun akan try nego. Jadi dekat sini kalau boleh matikan ini supaya itu mengelakkan customer daripada nego dengan kita lah mengenai price yang kita akan jual. Okay, dekat sini kita ada notification setting. Dekat sini boleh setting semua. Berbagai akaun ni ialah mengenai akaun saya. Okay, ini saya tak boleh tunjuk sebab ada dia punya bahagian yang saya tak boleh tunjuk. Okay, dekat sini, dekat bahagian finance ni, lepas kita berjual, okay, kita boleh tengok juga kita punya income dekat bahagian finance ni. Contoh dia ini, apa yang korang tengok lah, tak apa. Ini boleh je, saya boleh tengok. Tak ada masalah. Okay, ini adalah korang boleh tengok melalui income yang daripada hasil jualan korang lah. Okay, contoh saya, ini adalah income saya yang masa PKP dulu. Yang saya berjual masa PKP, saya dapat dalam inilah. Okay. So selepas PKP saya kena balik kerja, jadi saya tak boleh fokus dengan penjualan saya lah. Okay, setakat itu lepas tu dekat bahagian order ni kita boleh tengok dekat sini. Okay. Bahagian order ni adalah bahagian untuk kita tengok customer yang order barang kita. Okay, contoh dia ini yang dululah yang saya buat. Ini customer dia order barang dengan saya macam ni. Okay, dekat bahagian unpaid ni, kalau contoh dia customer order, dia belum bayar, dia akan pergi ke bahagian unpaid dahulu. Okay, kalau barang tu masih dekat unpaid, jangan proses dia punya order. Tunggu sehingga daripada bahagian paid tu pergi kepada to shipping. Okay, selepas barang tu sampai dekat to shipping, itu memang confirm customer dia dah bayar. Kalau masih lagi dekat unpaid, dia belum bayar lagi. Dia baru saja simpan, mungkin ada problem dengan dia punya payment ataupun tiba-tiba last minute dia ubah fikiran. So, kita kena tunggu sampai dia pergi ke bahagian shipping. Okay, selepas sampai dekat shipping ni baru kita proses. Lepas kita siap proses kat sini, kita check dengan customer, bagi dia apa yang dia beli. Okay, then kita pergi kepada shipping. Barulah daripada tu ship ni dia akan pergi shipping. Maksudnya kalau kita dah shipping tu, customer dekat bahagian shipping ni kita hanya menunggu customer untuk terima barang tersebut. Dia akan accept order, dan selepas dia accept order daripada shipping ni, dia akan pergi kepada complete. Okay, dekat complete ni kalau customer tu dia on time, dia dapat barang tu, dia terus accept, okay, duit itu akan masuk terus pada hari yang sama. Tapi sekiranya customer tu dia macam pembeli yang cuma nak dia saja yang dapat, tapi nak dia saja yang laju, tapi bila berkaitan dengan kita dia lambatkan. Saya pun pernah juga dapat customer yang macam tu. So dekat
situ kita terpaksa kena tunggulah. Kadang-kadang ambil masa dalam seminggu 2 minggu baru dia akan auto complete macam tu. Dia bila dah complete dia akan pergi ke sini lah. Okay, ini kalau customer dia ada cancel, jadi kalau customer tu cancel dia akan masuk ke bahagian sini, cancellation. Dan return and refund ni bila customer dia tak puas hati dengan barang yang kita jual, dengan perkhidmatan yang kita bagi. Okay, dekat sini dia akan keluar to respond, maksudnya kita kena to process, maksud dia kita kena respon dengan apa nama dia punya refund dari tu. Macam dekat bahagian refund ni, return and refund ni kita boleh pricekan kita punya itulah, kita cuba nak defend diri sendiri, bukan cuba, kalau memang betul kita dah buat yang terbaik dan kita dah buat bagi apa nama order dia, jadi bila dia kata dia tak terima sebab kita ada receipt semua kan, jadi kita boleh lawan balik dekat situ, kita try rise, then tunggulah dalam seminggu macam tu Shopee dia akan review and then dia akan decide lah siapa yang betul siapa yang salah macam tu. Okay, itu adalah untuk order. Okay, yang selebihnya saya rasa tak ada apa yang saya kena beritahu. Sekiranya korang ada soalan kan, boleh bertanya balik dengan saya. Okay, boleh hubungi saya direct, saya akan explainkan mengenai apa yang korang tak faham. Okay, baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih, jumpa lagi. Sekiranya saya ada lagi video yang akan saya sharing, kita akan berjumpa lagi lah. Alright, so itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.